Share device medium. Alamak, share device ni apa? Saya tak tahu, saya tak pernah guna Zoom ni. Share screen je saya tahu. Nampak kan? Nampak madam. Tu share device tu kenapa? Ada kawan Emilia Elina. Kenapa share device tu apa? Oh, ni budak-budak ni dia kongsi komputer ni tengok Oh, ramai-ramai. okey. Kita boleh mula. Saya tak nak lambat-lambat ni. Sebab saya nak kejar bas pukul 3. Boleh madam. Kalau siapa setuju mula sekarang, sila chat kat situ tulis yes. Hello Jen. Yes, okey. Kita ambil masa 50 minit je sebab saya kena naik bas 2.50. Okey. Siapa tercicir, siapa tak dengar dia ketinggalan lah. Pandai-pandai lah macam. Okey. Masa Okey tak? kunci tu, beg mati. Lepas tu kunci bilik ni. Okey, baik. Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tak ambil masa yang lama. Saya just nak terangkan tentang taklimat siri 1 untuk latihan industri. You all semua okey kan? Jangan macam saya cakap seorang-seorang pula. Okay madam. Okay. So untuk latihan industri khusus diploma pekerjaan elektrik, kita akan untuk you all ni lah. So saya sebagai penyelaras program DAE, so everything tentang LI awak boleh tanya saya lah. Okay. So ni saya punya maklumat. Kalau sesiapa yang ada simpan nombor saya, okey lah. So kalau ada masalah tentang LI, so boleh refer kepada saya. So ini adalah email PKKA. So LI ini adalah sebenarnya di bawah PKKA ataupun Pusat Kerjaya dan Alumni. Pusat Komuniti dan Kerjaya Alumni. Okay, so PKKA. So ini adalah yang mengawal selia seluruh pelajar latihan industri dalam UTHM. Okay, so anything tentang LI adalah di bawah PKKA. So maknanya selain you all rujuk kepada fakulti, kita akan rujuk kepada PKKA. Anything tentang latihan industri. So email PKKA ni penting, okay, kena ambil ni li@uthm.edu.my. So nama lamanya adalah PHI, Pusat Hubungan Community dan Industri, tapi sekarang dia dah tukar kepada PKKA. Tapi email lama masih boleh digunakan lah, li@uthm.edu.my. Penting untuk kalau you all nanti nak submit permohonan tempat LI lah, jika ada masalah berkenaan LI yang kena refer PKKA, so kena email semua details pada alamat email ini. Okay, otherwise you nak kena pergi kampus induk jauh kan, so kena email lah. Okay, and nombor telefon kaunter PKKA adalah 07453-7457 atau 7590. Semua berkaitan LI boleh hubungi kaunter PKKA ni. Okay, sila berhubung dengan pejabat hubungan universiti dan industri untuk urusan berkaitan ELI. Okay, so tempoh LI you all adalah first batch yang 20 minggu. Okay, tempoh LI 20 minggu. So kod subjek yang baru adalah DAE 23910, 10 kredit di mana satu kredit membawa 2 minggu. Satu kredit bersamaan 2 minggu. 10 kredit adalah 20 minggu. Sebelum ni, you punya senior sebelum ni adalah bermula dengan 10 minggu. Lepas tu audit ITEC disuruh tambah lagi 10 minggu tak cukup. Jadi dia suruh tambah minimum 16 minggu. So ada 2 batch yang melalui fasa 16 minggu dan you all adalah batch yang pertama.
Untuk kod baru DAE 23910 dengan tempoh LI selama 20 minggu. Okay. So pada semester pertama 2022, 2023 ni you all punya sesi. So nanti nak daftar kena pastikan, kena pilih daftar dekat ELI, kena pastikan semester tu adalah semester 1 sesi 2022, 2023. Kalau salah sesi nanti awak tak boleh daftar. Okay. So tarikh LI adalah bermula 28 Ogos 2022 hingga 13 Januari 2023 selama 20 minggu untuk negeri-negeri yang bermula dengan hari Ahad sebagai hari bekerja dan yang bermula dengan hari Isnin hingga Jumaat adalah start pada 29 Ogos 2022 hingga 14 Januari 2023. Okay, ini 20 minggu lah. Alright, so dia punya syarat sama macam subjek juga. So you all kena hadir 80% baru dikira lulus. Okay. So ini adalah isi kandungan yang saya akan terangkan sekejap lagi, tapi secara ringkas padatlah. Okay, kita akan tengok takwim LI. Okay, what is the frequently asked question sebelum LI? Proses permohonan penempatan LI, jadual kerja LI, pendaftaran LI secara online dan juga panduan umum LI. Okay. So ini adalah pelaksanaan latihan industri pelajar per minggu bergantung pada hari bekerja rasmi negeri terlibat. So kalau you all berada di negeri yang bekerja daripada hari Ahad hingga Khamis, so kena follow yang itulah. Ahad hingga Khamis atau Isnin hingga Jumaat. Okey, tak bermakna awak belajar dekat sini, kita follow hari Ahad hingga Khamis, so awak kena kerja nanti Ahad hingga Khamis, tak. So maknanya ikut kepada company tu berada di negeri mana, cuti hari bekerja dia adalah sama dengan hari bekerja company tersebut. Dan kalau ada public holiday juga, depends on negeri mana company yang awak tu lah. Okey, kalau you ada, katakan awak LI di company di KL, so maknanya kalau ada public holiday, you all pun cuti, tak perlu nak mohon lah. Okay. Dan bekerja adalah mengikut hari company tersebut bekerja. So Ahad, Khamis atau Jumaat. Isnin, Jumaat. Okay. Cuti pelajar semasa latihan industri tertakluk kepada syarikat praktikal pelajar dan cuti umum Malaysia. Okay, cuti pelajar tertakluk kepada syarikat. So maknanya kalau you all nak cuti, you all kena mohon dengan syarikat juga. Okay, ada certain syarikat nanti dia akan refer balik kepada kita dekat universiti. So kita adalah sepanjang tempoh LI, you all adalah di bawah syarikat masing-masing. So kalau nak apply cuti, kena mohon dengan company. Okay, dan cuti umum Malaysia semua boleh terlibat lah untuk cuti umum pada negeri masing-masing. Okay, tarikh latihan industri tertakluk pada pindaan. Okay, kalau anything ada perubahan tarikh, kita akan maklumkan lah. Dan negeri-negeri yang bercuti pada hari Sabtu hingga Ahad, pelaksanaan latihan industri akan bermula pada hari Isnin berikutnya. So tak perlu nak tanya saya nanti lah kalau kalau memang company tu tutup pada hari Jumaat, so you kena ikut lah, sama je. Okay, so tak ada masalah yang tu. Catat alih permohonan latihan industri. Okay, ini adalah macam mana you all nak mendaftar di mendaftar latihan industri lah. So yang first sekali adalah you all kena daftar melalui sistem ELI. Okay, pelajar daftar LI melalui sistem ELI. Saya rasa ada separuh daripada you all yang telah mendaftar. Okay, pergi buka dekat laman web, type je ELI UTHM. So dia akan pergi kepada laman web latihan industri bawah PKKA tu ELI. So dekat sana nanti awak login sebagai siswa, okay, masuk kat situ and then register untuk subjek LI, tengok betul-betul kod dan juga semester. Kalau silap semester, sesi, itu nanti dia tak boleh nak isi. Okay, you all adalah pada semester 1, sesi 22-23, okay, 20 minggu. So nanti bila dah daftar, dia akan keluar senarai, nama, nombor matriks semua, tempoh LI berapa lama, tarikh LI daripada bila ke bila. Okay, yang itu adalah bermaksud you all dah mendaftar LI lah. Submit.
So bila dah mendaftar LI, nanti pihak PLIF ni adalah penyelaras latihan industri fakulti akan semak dan sahkan pendaftaran. So you all nanti saya akan sahkan, tetapi sekiranya sebab ELI ni dia satu UTHM tau. Okay? Dan untuk PPD kita ada 5 jabatan. So kita ada 5 penyelaras untuk setiap jabatan. Sekiranya dia tengok senarai itu ada pelajar yang telah mendaftar, pelajar DAE, tapi saya tak sempat nak tengok, nanti akan ada penyelaras dari jabatan lain yang akan sahkan pendaftaran. So in case kalau selagi you all tak disahkan pendaftaran tu, you all tak boleh pilih tempat LI. Okay, dia syaratnya mesti daftar dulu, dah daftar, syarat dia mesti melepasi 60% kredit dapat. Okay, dah cukup yang tu, daftar. Bila dia akan paparkan kat tepi tu, berapa peratus you punya kredit, okey, layak untuk mendaftar, nanti penyelaras latihan industri akan sahkan pendaftaran. Okey, dia akan approve. Sekiranya awak dah daftar 2-3 hari masih lagi tak approve, sila remind saya pun boleh lah, maksudnya 3 hari masih lagi tak approve, mungkin saya bukan setiap hari kita akan tengok website ELI. Okey, jangan pula awak baru daftar pagi tadi, lepas tu awak mesej saya, madam tak daftarkan, tak approve lagi, baru berapa jam awak daftarkan. Okey, kalau dalam 2-3 hari masih lagi belum approve, awak bagi tahu saya. Ataupun in between kalau ada penyelaras lain yang tengok, dia akan tolong sahkan pendaftaran you all lah. Okey, kena ingat daftar, lepas tu kena approve pendaftaran tersebut. Barulah boleh mohon penempatan LI maksimum sebanyak 3 syarikat. Kalau dulu-dulu kita bagi 10 tau, 10 syarikat untuk pilih. Tapi since ada kes yang pelajar dia dapat lebih daripada satu tempat, dia dapat 3-4 tempat, lepas tu dia tak beri respon kepada company yang telah terima dia tinggalkan dia pergi satu company yang dia akan ambil. Jadi macam memberikan rekod tak elok kepada company yang telah menawarkan tapi tidak pelajar tak datang kan. Jadinya macam bad record lah. Jadi so sekarang kita fix kepada 3 saja maksimum. So you all kena betul-betul gunakan 3 company, 3 allocation untuk mohon tempat supaya tidak berlaku salah pilih tempat ke, sebab once you nak delete satu syarikat untuk masukkan syarikat yang baru, ia mengambil masa yang agak lama lah. Dan nak delete satu untuk buka satu allocation yang baru, membuatkan yang tu, kalau tu semua kena call PKKA. Hanya PKKA saja yang boleh membuka kolom baru ataupun allocation baru untuk you mohon syarikat yang baru lah. Dan bila kita nak mohon syarikat yang baru, dia kena tunjukkan bukti bahawa salah satu syarikat yang kita mohon tu sama ada dia reject ataupun dia memang tak terima pelajar elektrik ataupun syarikat tu data aktif. Okay, so PKKA dia akan minta bukti, baru dia akan buka kolom yang baru untuk you all pilih syarikat baru untuk tambah nanti. So semua ni akan mengambil masa yang lama lah, sehingga you all mendaftar masuk ke tempat LI pada 28 Ogos tu, bermaknanya selagi belum 28, so awak boleh masih proses mencari tempat ni masih boleh berjalan. Okay, so saya nasihatkan sebelum awak pilih 3 tempat ni, kena pastikan betul-betul company tu dekat mana. Kalau dia tak clear tentang apa produk dia, apa kerja yang dia jalankan, so boleh call, mungkin boleh google dia punya website company ataupun call lebih baik lah. Okay, tanya nak pelajar LI daripada student electrical tak. Jangan kita terus mohon, tiba-tiba dia tak nak pun student elektrik, dia nak student mechanical dengan awam je, contoh kan. Jadi you all kena tahu dululah supaya tak tersalah pilih. Ataupun call dulu, pastikan company ni memang nak pelajar LI dan masih aktif. Takut ada company yang dah tak aktif. Okay. Dan maklumlah musim-musim zaman COVID ni ada company yang tak nak terima pelajar LI. So itu kena ambil kira lah. Okay, ni mohon syarikat. Okay. Lepas tu untuk dapatkan pelajar mohon penempatan ni kena ada maklum balas syarikat. Okay. So maklum balas syarikat bila awak dah isi, okay, sementara awak mohon tempat LI ni, awak kena isikan resume yang lengkap. So dekat dalam ELI kita dah ada kolom untuk resume.
So, isikan resume. Okey, dah ada resume, nanti bila awak dah pilih tempat tu, fakulti cetak surat permohonan penempatan LI. Dulu fakulti yang cetak, student tak dibenarkan cetak sendiri. Tapi sekarang student dah boleh cetak. Tapi kita kena dapatkan nombor nombor series untuk setiap surat tu daripada office lah. So boleh refer kepada pejabat akademik PPD. So once you dah isi resume, dah isi nama syarikat tu, nanti fakulti akan, yang ni kita panggil sebagai cover letter lah. Cover letter tu maknanya ada maklumat tentang diri awak semua, nama, nombor matrik, khusus apa, tempoh LI dari bila ke bila, okey, dan nama company yang awak mohon tu. So surat tu yang kita panggil sebagai cover letter, awak kena hantar kepada setiap company yang you all minta lah. So ada 3 dokumen yang kena hantar. 3 dokumen, satu resume, okey, resume nanti print daripada ELI, resume, lepas tu surat cover letter. Cover letter tu yang saya cakap tadi, yang menyatakan details daripada awak daripada universiti mana, khusus apa semua tu, dan beserta permohonan nama company kat dalam tu. Nanti dia auto bila you dah isi je nama company, surat tu akan auto lah dia ada isi nama company. Dan yang ketiga adalah surat jawapan. Borang jawapan yang mana kita kena post sekali kepada company, 3 tadi dokumen. Kalau you tak post pun you kena email. Okay, better email, post dan juga follow up by call. Okay, kena sentiasa tanya. And then 3 dokumen tu kena hantar kat setiap company. Borang reply form tu, borang jawapan, awak dah isi awak punya details, awak hantar sekali dengan resume dan cover letter. Nanti bila company tu setuju terima, dia akan isi borang jawapan tu. Okey, borang jawapan tu dia akan isi. Borang jawapan pun ada dalam ELI . So dia akan isi, dia akan isi detail dalam tu. So sama ada dia terima atau dia tolak permohonan awak semua. Okey, lepas tu dia akan letak situ ada allowance ke tidak, ada pengangkutan disediakan ke tidak, ada rumah sewa disediakan ke tidak, semua dah kat situlah. Kalau dia accept, dia akan nyatakan di situ. Kalau reject pun dia akan nyatakan di dalam reply form, yang mana reply form tu nanti akan di-emailkan semula kepada pelajar dan juga PKKA ataupun dia post. Tapi biasanya company akan email. Okay. Ingat ada 3 dokumen yang you perlu hantar kepada setiap company. Borang jawapan mesti daripada company mesti di-emailkan semula kepada pelajar dan juga PKKA. Kalau nak email sekali kepada penyelaras saya pun okey. Okay. Once bila maklum balas syarikat tu dia email semula kepada PKKA, PKKA akan sahkan tempat. Okey, kat sini. Okey, pelajar sahkan satu tawaran penerimaan. Okey, fakulti cetak surat pengesahan penerimaan dan indemnity. Okey, bila you dah diterima tu, maksudnya company tu katakan nak mohon 3, lepas tu 3-3 ni kebetulan dia nak ambil semua. 3-3 you all dapat. So dia akan email borang jawapan kepada PKKA dan pelajar. Dan PKKA dia akan sahkan, hanya PKKA sahaja yang boleh mengesahkan penempatan tempat atau penempatan tawaran penerimaan pelajar kat company tu. Contohlah kan. Contoh Nabil dia dapat 3 tempat. Okey, satu company A, 2 company B, yang ketiga company C. So company A dia hantar borang reply form kepada, dia email semula kepada PKKA, tapi selang 2 minggu company B pula dia reply form kepada PKKA, dia email semula, dia kata dia terima Nabil tadi untuk masuk ke dalam company dia. Tapi PKKA dia takkan tunggu sampai semua dapat baru dia sahkan. Dia dapat satu, dia terus sahkan. Okey, dia dapat satu sebab email yang masuk setiap hari adalah banyak, dan awak kena ingat bukan PPD saja yang akan ada pelajar LI, seluruh UTHM, maknanya setiap fakulti ada. Jadi PKKA dia once dia dapat email daripada company menyatakan okey pelajar ni diterima. So bila PKKA nampak dia dapat email tu, dia terus sahkan tempat pelajar A, pelajar tadi dengan company A. Dia tak tunggu company B atau company C. Okay, so happen tiba-tiba pelajar ni tadi, dia tak nak pula company A ni. So dia nak company C. So apa kena buat? Kalau awak nak tukar, so awak kena call PKKA bagi tahu yang awak tak nak terima yang pertama.
tapi nak tukar kepada company yang ketiga. So awak kena maklumkan kepada PKKA lah ataupun kena email. Sebab tu saya kata alamat email dan juga nombor telefon PKKA tu kena simpan tadi. Okey, hanya PKKA saja yang boleh mengesahkan tawaran penerimaan tempat setiap pelajar. Macam saya tak boleh. Okey, so awak kena check nanti, kena selalu check adakah tawaran tu telah di-emailkan kepada PKKA. Kalau tengok-tengok awak dapat email, awak dapat respon kata okey, anda diterima untuk menjalankan latihan industri di company ni. Tapi bila awak check masih tak sahkan tempat dekat dalam ELI, atas nama awak tu masih lagi pelajar tak sahkan tempat. Maknanya mungkin sama ada pertama company tak emailkan borang jawapan kepada PKKA atau company dah email tapi PKKA terlepas pandang dia tak sahkan lagi. Okay. So kalau company dapat PKKA dapat email, dia akan terus sahkan tempat. Maksudnya peringkat tu you dah settle lah. Dan fakulti akan cetak surat pengesahan penerimaan dan indemnity ni. Indemnity ni adalah surat insurans. Okey, insurans pelajar lah. Maksudnya sekarang, dulu kita semua fakulti yang cetak. Sekarang ni you all boleh cetak sendiri. Nanti once PKKA didasarkan tempat, nanti kat situ dia akan nampak warna hijau, verified, ada nama company yang you all dapat. Lepas tu kat situ dia akan keluar printer, gambar printer, cetak 2 surat. Yang tu surat pengesahan penerimaan dan indemnity ni adalah insurans lah. Okay, dan surat ni awak kena bawa semasa melapor diri pada hari pertama dekat company tu. Okay, ingat so bila dah sahkan ada 2 surat yang kena print dan bawa pada masa lapor diri. So bila dah settle lah ni, pelajar menjalani LI dan automatik daftar khusus. Okay, dulu bila first you all kena daftar dekat ELI. Kedua kena daftar khusus. Kalau tak daftar khusus, maknanya dekat SMAP tu, so maknanya you all boleh pergi LI, boleh pilih tempat LI, boleh pergi LI, tapi nanti bila nak masukkan markah, kalau tak daftar khusus, so nama awak tak keluar dekat sistem SMAP, so grade awak tak boleh dimasukkan. Okay, pentingnya 2 kali pendaftaran. Pendaftaran pertama ELI, tujuan ELI adalah untuk memilih tempat. Kedua, pendaftaran khusus SMAP biasanya adalah pada minggu pertama latihan industri dijalankan. Kalau dulu you all kena isi daftar sendiri kan, sekarang dia auto. Auto bermakna siapa yang mendaftar ELI dengan tak ada hutang yuran, clear semua, dah sahkan tawaran. So sistem PTM adalah Pejabat Teknologi Maklumat Universiti, dia akan tarik data tu terus automatik daftar khusus. Jadi sekiranya kalau pelajar yang tidak mengesahkan tempat, dia dapat tempat tapi dia tak ikut flow macam ni, so dia tak sahkan tempat, jadi nama dia tak appear dekat dalam sistem. Jadi bila PTM tarik nama-nama semua auto, nama dia tercicir. So impact dia bila tercicir tu, nanti you tak dapat penyelia industri, penyelia fakulti. Lepas tu bila tak ada penyelia fakulti, tak ada siapa yang akan menilai, yang akan tengok awak present, yang akan menilai awak punya buku log, report and seterusnya. Yang paling ketara, paling dikuatiri, awak tak akan dapat result tu sebab tak ada orang yang menilai. Okay, pentingnya pelajar mengesahkan tempat. So every time kena check awak punya ELI. Okay, dah sahkan tempat belum? Dan saya juga akan remind nama-nama yang masih lagi belum sahkan tempat, belum pilih syarikat. Okay, so saya akan remind. Okay, sebelum saya terlupa, nanti kena buat satu group untuk semua pelajar LI. Saya rasa pelajar LI batch ni ramai kan, dalam 200. So you all ada group FYP kan, so nanti you all kena ada group LI juga. Anything new saya akan share dekat dalam tu. Okay. Sebab bila once you dah pergi LI nanti ada banyak dokumen yang saya kena paskan. So semua mesti join the group. Kalau siapa yang tak join, just sekadar dengar daripada kawan-kawan, nanti problem lah. Sebab borang semua saya letak kat situ. Borang rubrik tu borang penilaian pensyarah. Penilaian penyelia industri dan penyelia fakulti untuk you all. Dari segi buku log dan juga report. Okay. So tu nanti sebenarnya kita ada taklimat siri kedua yang apa yang saya perlu terangkan tentang perkara-perkara semasa latihan industri dan apa yang perlu disubmit selepas latihan industri.
So hari ni saya cuma tekankan kepada perkara-perkara yang awak perlu buat sebelum awak mendaftar, sebelum awak mendaftar diri di syarikat untuk awak jalankan latihan industri lah. Okay. So yang penting yang ni tadi, yang pertama mesti daftar dulu dekat ELI. Ramai kan yang dah daftar sini? Cuba cakap sikit. Ramai tak yang dah daftar? Sudah. Okay, bagus. Dah daftar? Sudah. Dah approve kan? Dah approve ke belum? Sudah. Sudah. Okay. Alamak. Jap. Nampak tak? Tak nampak. Pak. Saya terklik. Okay, sorry. Okay, maksudnya bila awak dah approve, awak dah boleh pilih tempat kan? Boleh Betul madam. tak? Sebab saya memang tak teringat nak buka. Mungkin yang dah approvekan tu semua adalah penyelaras jabatan lain lah kot. Okay, so you all dah boleh pilih tempat. Maknanya pilih betul-betul 3 syarikat tu. Sebab nanti saya tak nak bila dah tiga pilih main letak je tiba-tiba nak buang satu tu untuk buka yang baru memang payah tau. Nanti kan medium tolong lah saya punya ni company saya senyap tak cakap, tak ada respon apa-apa. Lepas tu nak minta PKKA buka yang baru memang dia perlukan bukti. Kenapa awak nak buka yang baru? Apa berlaku dengan 3 syarikat yang awak dah mohon tu? So maknanya kena call ke kena tanyalah company tu produk apa, buat apa kan. Jangan kita salah pilih. And then bila dah daftar tu kena ingat hantar. Ada siapa nak cakap? Okey, kena hantar 3 dokumen tadi, resume, cover letter dan juga reply form. Ingat 3. Kalau company tu tak email lagi reply form kepada PKKA, you kena remind. Kena tengoklah, kena check email sebab dia akan email biasanya kepada pelajar, kepada PKKA dan juga kadang-kadang dia CC sekali kepada penyelaras. Okay. So tu kalau tak hantar 3 tu, okey katakanlah kan awak nak mohon syarikat tapi tak ada dalam sistem. Semua permohonan adalah melalui ELI. Kalau sekiranya syarikat yang awak nak mohon tu tak ada dalam sistem, awak kena daftarkan dulu syarikat tu untuk masuk ke dalam sistem. Kita ada borang daftar syarikat dekat ELI, isi borang tu, okey, terangkan sedikit tentang latar belakang company and then hantar dekat PKKA, submit kan. Nanti PKKA akan tengok dan dia akan beri jawapan dalam 3 hari bekerja. Kalau okey, approve, dia akan masukkan company tu dalam senarai untuk awak pilih lah. Tu prosedur dia. Katakan ayah awak di company, nak LI dekat company ayah awak tu sendiri tapi tak tersenarai dalam kita punya sistem. So kena isi borang daftar syarikat dahulu supaya dia tersenarai dalam sistem kita lah. Lepas tu baru boleh mohon dari situ. Okay, everything awak kena mohon daripada ELI. Kalau tidak nanti, ini selalu saya sebut tapi tetap juga ada. So nanti saya takut ada berlaku tercicir. Okay, macam kes SEM lepas, student ni, dia mohon, dia tak ikut flow ni semua. Dia tak hantar resume, dia tak hantar cover letter, dia tak hantar reply form. Tiba-tiba dia dapat. Dia dapat sampailah minggu ke-4 macam tu, dia mesej saya, dia kata company dia minta surat daripada universiti. Saya tanya masa tu surat apa? Dia kata sebab saya rasa cover letter semua dah bagi kan. Dia kata surat menyatakan dia tu daripada UTHM, khusus apa semua tu. So saya pelik lah sebab semua tu dekat cover letter. Saya tanya dia, awak tak hantar ke cover letter masa mohon company tu? So jawapan dia kata dia guna kabel. Okay, dia guna kabel maknanya dia tak hantar semua ni. Mungkin kabel tu maknanya company ada kaitan dengan keluarga dia ke. Tapi saya cakap kalau guna kabel sekalipun, awak tetap kena hantar 3 dokumen ni. Sebab itu bermaksud awak mohon daripada sistem dan nama awak akan ada dekat sana. Tapi sebab dia ni guna kabel dan tak hantar semua ni, so nama dia tercicir. Saya pun terlepas pandang sebab saya handle bukan 1-2 pelajar kan. Setiap SEM, setiap batch beratus, 200 lebih biasanya. Jadi bila saya terlepas pandang, nama dia sebab dia tak ikut flow betul, nama dia tercicir dari sistem. And then saya tak dapat nak berikan dia penyelia fakulti yang sepatutnya hadir, menyelia dia, memantau dia present semua, menilai buku log, menilai report dia. Sepatutnya di pihak dia juga, kalau dia rasa
kawan-kawan lain yang dapat penyelia fakulti, kenapa dia tak dapat kan? Dia boleh contact saya sebenarnya, tapi dia pun senyap. And last, dia pergi LI selama 16 minggu tapi dia tak submit apa-apa and then dia hadir gagal. So dia dapat hadir gagal lah. Okay. Akhirnya dia gagal. So sebab LI ni dia tak ada grade, dia cuma hadir gagal, hadir lulus. Tu je, nanti akan keluar kat awak punya result SG for hadir gagal, HL untuk hadir lulus. Tu je. Okay, markah hanya saya yang tahulah sebab saya bila submit markah saya akan combinekan markah penyelia industri dan juga penyelia fakulti. Penyelia fakulti tu maknanya daripada PPD sinilah. Okay, daripada Jabatan Distrik nanti random kita akan berikan setiap orang siapa penyelia yang akan datang menilai. Okay, so untuk you all nanti insyaAllah kita akan ada lawatan secara fizikal, presentation secara fizikal. Jadi akan ada penyelia dari sini akan hadir di tempat awak nanti untuk LI dan awak akan present kat situ lah secara fizikal. Kalau sebelum ni dah 2 tahun kita secara virtual kan sebab COVID. Okay. Itu dia punya ni. Ni pun saya dah sebutkan tadi. Setakat tu faham Ada tak yang tak faham? Faham, Madam. Okay. So ni adalah perkara yang perlu dibuat sekarang. Tempoh permohonan LI sepatutnya sebenarnya dah lambat dah ni. So you all akan mula pada bulan 8. Sekarang dah bulan 4. Permohonan LI sebenarnya adalah mengambil masa yang lama sebab bukan semua company akan memberikan respon yang cepat. Okay, pendaftaran ELI tunggu sehingga pengesahan pendaftaran, maknanya bila dah ada penyelaras yang approve, awak boleh proceed dengan lengkapkan resume, lepas tu pilih syarikat. Ni yang saya cakap tadi, tambah syarikat, maksudnya isi borang daftar syarikat. Jika tiada di dalam database ELI, boleh tambah, tunggu PKKA approve, baru dia akan masukkan dalam senarai company yang boleh dimohon melalui database ELI. Lepas tu dah mohon ni, cetak surat permohonan daripada ELI and hantar permohonan kepada company. Setiap company 3 dokumen ini, surat permohonannya lah ataupun cover letter tadi, resume dan borang jawapan syarikat, reply form. Okey, dan borang jawapan ni akan di-email semula kepada pelajar dan juga PKKA untuk memaklumkan sama ada pelajar diterima atau ditolak oleh syarikat tersebut. And kita kena tunggu respon lah dalam masa 1 bulan. Jadi proaktif dalam tempoh ni, sekiranya 1 bulan tidak ada khabar berita, awak boleh anggap bahawa permohonan anda ditolak dan boleh beritahu kepada PKKA 1 bulan dah tak ada respon apa-apa, so saya nak mohon allocation yang baru. Okay, nak mohon satu lagi kolom untuk isi yang baru, gantikan yang tak aktif tadi. Okay, tapi nanti PKKA akan tanya kenapa nak tambah. Okay, awak kena bagi tahu, okay, satu syarikat ni dah sebulan dah dia tak respon apa-apa. Okay, kalau dia kata okey, dia akan buka satu kolom ataupun dia nak bukti, dia bagilah bukti ada urusan secara email ke, secara call ke kan, bagi tahu. Nanti dia akan buka satu kota untuk isi permohonan yang baru. Okay. Nah ini jika selepas 1 bulan tiada respon daripada syarikat, okey ni dia punya flow dia, sila cari syarikat lain. Okay, jika selepas 1 bulan kena tunggu 1 bulan lah. So dalam masa 1 bulan kena proaktif, kena call, kena sentiasa follow up. So kalau tak ada respon selama sebulan, sila cari syarikat lain. Jika 3 kota sudah digunakan, sila berurusan dengan pihak PHN nama lama PKKA untuk permohonan penambahan kota baru. Yang ni kat sini student kena call ataupun email. Okay, kena email secara dengan secara beradab lah, sopan. Macam mana nak email dengan pihak pengurusan. Okay, nak minta tambah 3 kota, minta tambah kota sebab apa? Sebab ada satu syarikat dah reject. Tapi sebenarnya PKKA hanya akan buka 1 kota bila ada 2 reject. 2 nak tunggu 2 baru boleh dibuka 1. Kalau setakat 1 je reject atau 1 yang tak respon, nanti dia tak akan buka senang-senang 1 kota. Dia akan tunggu at least 2 reject baru dibuka 1 kota yang baru. Sebab tu sila pastikan pemilihan syarikat yang betul untuk mengelakkan masalah ini. Okay. So ini adalah bantuan pencarian syarikat online. Kat sini awak boleh tengok guna padlet.com, Zon Selatan.
Utara Timur Sabah Sarawak, dan ni Selangor Kuala Lumpur. So ini you all dah pernah buka ke? Dah pernah round ke tengok company-company yang ada? Ada tak? Ya. Ada? Ada yang Ada, madam. dah start Ada. mohon ke? You all dah ada start mohon ke? Tanya-tanya. Tanya-tanya. Okey, tak apalah, saya tunggu jawapan pun tak ada yang jawab kan. Saya nak kena stop 2.50 Okey, ni penempatan LI ditempatkan di sektor awam dan swasta. You boleh pilih awam dan swasta. Penempatan adalah berdasarkan pemilihan yang dibuat oleh pelajar. Jangan bila dah dapat, lepas tu nanti mengadu nak tukar tempat ni disebabkan sebenarnya awak juga yang pilih. Tapi bila dah dapat, awak tak tahan, lepas tu telefon saya kata nak tukar. Kalau ikutkan, banyak pengalaman saya nak share sebab saya dah pegang jawatan penilaian LI daripada 2015. Tapi sebabkan masa tak cukup, so saya cakap yang penting-penting je. Okay, sila pilih satu saja syarikat jika menerima lebih dari satu tawaran. Okay, kalau katakan, contohlah kan, Amir dapat 3 tempat, 3-3 dapat, memang nasib dia baik. Tapi yang si Nabila ni, 3-3 tak dapat. Okay, so bila yang dapat lebih daripada satu tawaran, you all kena pilih satu je kan. So 2 tawaran yang telah menerima tu, you all kena hantar surat penolakan tawaran. Okay, kita kena politely bagi tahu company minta maaf, kita terpaksa tolak sebab dah terima company lain dengan alasan-alasan sekian-sekian macam tu. Kena beri surat penolakan tawaran yang ini ada dekat ELI juga. Okay, jangan biarkan company tu tertunggu-tunggu. Okay, ada kes dia kata company tu email kepada saya, dia kata kita dah offer pelajar, kita dah sediakan itu ini, tiba-tiba pelajar senyap hilang tak datang pun. Kita tak nak macam tu So you all kena hantar surat penolakan tawaran sebelum awak mendaftar. Okay. Pelajar dilarang berpindah tempat latihan kecuali mendapat kebenaran daripada pihak PBD. So ini pun banyak kes. Dia dah dapat tempat, lepas tu dia kata dia call pada minggu pertama. Saya tak tahan, saya kena buat seperti Bangla. Dia katakan buat kerja daripada pukul 8 pagi hingga 7 petang, allowance cuma 200, bla bla bla, nangis-nangis, nak pindah. Semua tu awak kena fikir sebelum awak mohon. Okay, yang kata saya tak sanggup madam nak ulang alik 1 jam perjalanan pergi, jam lagi. So saya tanya kenapa masa mohon tak survey tu dulu semua. Berapa jarak, berapa kilometer, macam mana keadaan kat sana kan. Sebab dia mohon tu pun dekat area kawasan dia juga. Bukannya dekat kampung orang lain, bukan dekat negeri orang lain kan. So itu semua sebenarnya you all kena ambil tahu dulu supaya tidak tersalah pilih tempat. Alright. Jadi yuran ni okey tak nantilah. Cuma ni saya rasa ni maklumat yang lama. Maksudnya kat sini kalau you all ditentukan untuk buat LI pada itu, so you all kena buat pada semester 1 lah. Kalau pada semester lain dia ada perbezaan yuran kat sini. Okay. Kalau dalam tempoh LI awak ada hutang belajar, so nanti result pun akan pending lah. Okay. Pentaksiran LI yang ni detailnya nanti saya akan terangkan pada taklimat siri kedua sebab ini adalah apa yang perlu tahu semasa awak menjalankan LI. So kita ada 2 kaedah pentaksiran. 70% dinilai oleh penyelia industri daripada kalangan orang industri yang menyelia dan memantau you all sepanjang tempoh latihan industri. 30% dinilai oleh penyelia PPD yang akan datang melawat dan menilai you all dari segi buku log dan report pada pada 4 minggu terakhir lah. Biasanya 4 minggu terakhir. 30% sahaja penyelia PPD, penyelia fakulti. 70% adalah daripada penyelia industri. So kita ada rubrik penyelia industri, dia akan menilai dari segi rubrik. Penyelia PPD ni akan menilai buku log dan juga you all punya report akhir. Dan grade akhir hanya akan ditulis sebagai HL hadir lulus dan HG sekiranya hadir gagal. Ini dia akan tunjuk. Okay. Selalu saya terangkan ni pun nanti ujung-ujung ada juga student tanya, madam kenapa tak ada grade? So CPA saya yang semester last sebelum LI dengan selepas LI samalah. CPA awak pada sebelum awak pergi LI dengan selepas awak pergi LI dia tetap sama sebab LI ni tak menyumbang apa-apa mata. Dia hanya hadir lulus dan hadir gagal sahaja. Okey. Kita dah habis.
Q&A pun saya rasa tak ada kan? Faham tak? Okay, faham kan? Faham puan. So saya cuma harap, okay, saya minta maaf sebab saya kena bergerak 2.50. Cuma saya harap sekiranya yang tidak faham ataupun ada masalah dengan pendaftaran, pemilihan tempat, you all tahu nak cari saya kat mana, boleh jumpa saya, boleh tanya saya selepas ni tau. So jangan pula cari orang lain sebab LI ni saya yang ni dan yang atas adalah 3 HEPA, LI di bawah 3 HEPA. Anything antara LI adalah antara penilai LI dan juga 3 HEPA kita boleh rujuk. Alright. So hopefully tak ada soalan kan? Kalau ada pun you all tanya kemudian, boleh? Boleh. Okay. So nanti saya akan sharekan slide. You all buat group, saya akan share lah kot lah nanti nak tengok maklumat apa flow tadi kan yang tak faham, saya akan share kat situ. So lepas ni boleh buat group satu untuk LI semester 1, 22, 23. Okay? Madam keluar dari bidang boleh ke? Electrical tapi tempat tu more to IT boleh. Ini dah banyak dah student kita tapi pergi dekat bidang IT kita dah banyak dah. Even student kita pergi masuk ke macam buat pengkeranian masa zaman COVID tu pun boleh sebab kan banyak tempat tak terima LI kan. Jadi okey je kalau IT ni pun as long as awak boleh buat report. Jangan pula dah lari lepas tu dah tak tahu dah nak tulis report apa sebabnya buat kerja-kerja kerani kan. Alright, tak ada soalan lain. So saya rasa setakat ini saja. Jap saya kena bukti gambar. Jap. Nampak macam ni hilang ni. Sekejap Siapa bersama dia?